اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. صدق الله العظيم. Katakanlah, dermakanlah harta kamu sama ada dengan sukarela atau kerana terpaksa. Tidak sekali-kali akan diterima daripada kamu, kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima derma-derma mereka melainkan kerana mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan kerana mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan keadaan malas. Dan mereka pula tidak mendermakan hartanya melainkan dengan perasaan benci. Oleh itu janganlah engkau tertarik hati kepada harta benda dan anak-anak mereka, kerana sesungguhnya Allah hanya hendak menyeksa mereka dengan harta benda dan anak-anak itu dalam kehidupan dunia, dan hendak menjadikan nyawa mereka tercabut sedang mereka berkeadaan kafir untuk mendapat azab akhirat pula. Dan mereka yang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya mereka dari golongan kamu, padahal mereka bukanlah dari golongan kamu, tetapi mereka ialah suatu kaum yang pengecut. Kalau mereka dapat tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, nescaya mereka segera menuju ke arahnya serta melompat masuk ke dalamnya. Dan di antara mereka ada yang mencela-Mu, wahai Muhammad, mengenai pembahagian sedekah-sedekah, yakni zakat. Oleh itu jika mereka diberikan sebahagian daripadanya menurut kehendak mereka, mereka suka dan memandang yang adil. Dan jika mereka tidak diberikan dari zakat itu menurut kehendaknya, maka dengan serta-merta mereka marah. Dan amatlah baiknya kalau mereka berpuas hati dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka, sambil mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberi kepada kami dari limpah kurnianya. Demikian juga Rasulnya. Sesungguhnya kami sentiasa berharap kepada Allah. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Taubah. Surah yang ke-9 pada juzuk yang ke-10. Pada ayat yang ke-53 sehinggalah ayat 59. Ayat-ayat yang kita baca masih lagi pendedahan tentang sifat orang munafik.
dan juga tentang peristiwa yang berlaku peperangan terakhir Nabi SAW yang dinamakan peperangan Tabuk. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala menceritakan bagaimana watak dan sifat orang munafik terhadap Islam, terhadap umat Islam, terhadap Allah dan terhadap Rasul. Bagaimana mereka senantiasa memberi alasan untuk tidak berkorban bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana mereka terus memberi alasan untuk tidak terlibat dalam peperangan. Maka Allah menyatakan, bahkan Allah menutup pintu hati mereka untuk melakukan kebaikan. Supaya mereka diazab di dunia dan demikian juga diazab pada hari akhirat kelak. Dan Allah Ta'ala juga mendedarkan bagaimana kalangan mereka memberikan alasan yang remeh-temeh. Seperti tidak mahu tergoda dengan wanita. Alasan tidak mahu turut sama dalam peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana mereka ini bila mendapat kebaikan, bila kamu mendapat kebaikan, yakni bila umat Islam mendapat kebaikan, maka mereka amat benci dan marah. Dan bila mana umat Islam ditimpa dengan musibah, mereka bergembira dan mereka merasa mereka cerdik kerana terselamat dengan membuat keputusan untuk tidak bersama dengan Rasulullah dan orang beriman. Maka Allah mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman. So mengatakan pada mereka bahawa apa pun yang berlaku dengan takdir Allah, dengan izin dan suratan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana Allah menceritakan pada ayat yang kita bacakan semalam, orang munafik menunggukan kebinasaan orang beriman. Sedangkan yang mereka tunggu semuanya kebaikan untuk orang beriman. Kalau mereka kalah, mereka menang di sisi Allah dengan mendapat ganjaran syahid. Kalau mereka menang, mereka juga mendapat keuntungan duniawi dengan mendapat ghanimah selain daripada pahala yang besar. Manakala orang beriman juga menunggu bagaimana Allah akan membinasakan orang-orang munafik. Sama ada dengan ketentuan Allah atau dengan sebab tangan-tangan orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala mendedarkan pada ayat yang kita bacakan pada malam ini. Sebarang bentuk ibadat yang dilakukan oleh orang-orang munafik tidak akan diterima oleh Allah. Disebabkan mereka ini sebenar-benarnya kufur pada Allah dan Rasul. Walaupun menzahirkan keislaman, bahkan bersumpah menyatakan mereka ini Islam. Dan Allah Ta'ala tidak terima amalan mereka disebabkan mereka tidak mahu sembahyang, melainkan dalam keadaan malas, terpaksa. Dan mereka juga tidak akan mengeluarkan derma pada jalan Allah, melainkan untuk menjaga masalah duniawi mereka, supaya tidak terbongkar watak mereka. Atau untuk mereka mendapat keuntungan, atau mengelakkan mereka daripada beberapa perkara. Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang munafikin dan kepada setiap orang yang tidak cintakan Islam, yang tidak mahu berkorban pada jalan Allah. Qul anfiqu, sama ada kamu membelanjakan harta kamu, kamu bersedekah, tau'an, sukarela, au karhan, atau dengan perintah ketua-ketua kamu orang munafikin, la yutaqabbala minkum, sesekali Allah Ta'ala tak akan terima. Allah tak akan terima. Berhubung dengan turun ayat ini, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, bila Nabi SAW bertemu dengan salah seorang ketua munafik bernama Jid bin Qais. Lalu Jid bin Qais, bila Rasulullah mengajak dia berperang menentang Rom, maka kata Jid bin Qais, inni idza ra'aitu nisa lam asbir hatta uftatan walakin uinuka bimali. Saya ni bukan tak nak perang, tapi kalau saya tengok perempuan, saya cepat berkenan, saya cepat jatuh hati. Maka saya bimbang. Tak apa, saya keluarkan harta saya untuk Rasulullah menggunakannya untuk memerangi orang-orang Rom. Saya tak boleh perang, tapi saya boleh bagi duit. Mereka bagi duit sebagai satu cara untuk tidak pergi berperang. Bukan kerana nak bagi duit, kerana nak derma, tapi nak elak supaya tidak terbongkar kenapa mereka tidak mau berperang. Maka beri alasan takut jatuh hati pada wanita-wanita Rom yang lawa. Kemudian dia berkata, ini Jad bin Qais, saya boleh bagi duit. Maka Allah Ta'ala turun ayat ini. Kamu beri duit sukarela ke, atau kerana arahan ketua-ketua kamu ke, lan yutaqabbala minkum, Tuhan tak akan terima. Dalam riwayat yang lain disebut bahawa bagaimana
Ayat ini diturunkan kepada Jad bin Qais ketika mana dia tidak mahu terlibat dalam peperangan Tabuk. Tetapi dia berkata kepada Rasulullah, "Hadza mali u'inuka bihi, fatrukni." Ini hartaku wahai Rasulullah, ambil. Fatrukni, dan biarkan aku di sini, jangan ajak aku perang. Fatrukni. Arti dia menyangka macam Nabi SAW nak sangat harta dia. Padahal Nabi menyuruh dia untuk mentaati perintah Allah. Nabi SAW tidak pernah menyuruh sesuatu untuk manfaat Rasulullah. Bahkan untuk manfaat umat dia. Kan itu Allah sebut dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dah datang kepada kamu rasul di kalangan kamu yang menjadi berat apa yang menimpa kamu dan amat inginkan kebaikan untuk kamu. Dan rasul ini dengan sekalian orang beriman amat pengampun penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah suruh suatu perintah untuk maslahat Rasulullah, untuk kebaikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik sentiasa menyangka bahawa Nabi Muhammad ini ada kepentingan dia. Lalu mereka memburuk-burukkan Rasulullah dan semua perkara dan semua asbab. Seolah-olah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh semuanya untuk kepentingan Rasulullah. Mereka lupa bahawa Nabi ini adalah seorang Rasul bagi menyelamatkan umat dan memasukkan umatnya dalam syurga. Dan mereka lupa bahawa Islam dan syariatnya mengajak, mendorong manusia untuk masuk syurga. Bukannya untuk bebankan dia. Tidak juga untuk mengambil kesempatan daripada mereka, bukan. Kalau kita derma, kalau kita buat baik, tak ada orang boleh ambil kesempatan daripada kita. Kerana semuanya tercatat pahala di sisi Allah. Walaupun orang tipu kita, kita dapat pahala. Jadi satu pun amalan-amalan kita menjadi sudah atau menjadi sia-sia. Tidak ada. Maka ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini antara sebab turun. Kemudian kata Allah, innakum kuntum qauman fasiqin, sebab kamu kaum yang fasik. Artinya Allah kata, wahai Nabi, beritahu kepada orang munafikin, apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah atau pada jalan-jalan kebaikan, sama ada kamu suka rela ataupun kamu dipaksa oleh ketua-ketua kamu, Tuhan tak akan terima. Sebab kamu kufur pada Allah dan Rasulnya. Dan kamu sentiasa ragu-ragu dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Dari urusan-urusan agama. Dan pembalasan-pembalasan di hari akhirat kelak. Kerana kamu kaum yang fasik. Yang keluar daripada iman. Yang keluar daripada agama. Sedangkan amalan tidak akan sah melainkan dengan iman. Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Kerana orang-orang munafiki, mereka pun tak percaya pahala. Bagaimana mereka mengharapkan pahala? Mereka pun tak percayakan akhirat. Dan bagaimana mereka nak dapat bahagian akhirat? Sebab itu kalau kita katakan, semua orang kafir bila dibuat amalan tidak akan beri manfaat. Tidak akan. Kerana mereka sendiri bila buat amalan bukan mereka nak pahala. Sebab mereka tidak beriman pada asas pahala. Tidak juga untuk selamat akhirat kelak. Sebab mereka cuma percaya pada dunia. Kan itu para ulama bersepakat. Apa sahaja kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh orang kafir, termasuk munafikin. Sebab munafikin zahirnya Islam, zahirnya tunjuk iman, hakikatnya mereka kufur. Cukuplah sifat mereka merendah-rendahkan Rasulullah, itu kufur. Sifat mereka mempermainkan perintah Allah, itu adalah kufur. Sebab kita tahu ada amalan yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Dan semua amalan-amalan itu dilakukan oleh munafikin. Tidak dengar perintah Rasulullah, tidak peduli perintah Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah. Maka sepakat ulama, semua kebaikan orang kafir buat, tak kira lah dihubung silaturahim, ditolong orang susah, maka tak akan memberi manfaat kepadanya di hari akhirat kelak. Ya, ia memberi manfaat untuk dunianya. Kerana Allah Ta'ala Maha Adil. Untuk orang-orang kafir, Allah beri dia kebaikan dunia. Bila dia buat baik di dunia, dia dapat kebaikan dunia. Akhirat tak dapat. Dengan sebab dia tolong orang, dia dapat penghargaan. Dia dapat pujian. Ataupun orang pun tak aneh-anehnya. Disebut dalam hadis. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilu rahim. Wa yut'imul miskin. Fahal zalika nafi'uhu? Qala la yanfa'uhu. Qala la yanfa'uhu.
innahu lam yakul yawman rabbighfir li khati'ati yawmiddin. Diriwayatkan Aisyah kata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki namanya Ibnu Jud'an. Dia ni orang jahiliah, baik orangnya. Dia hubung silaturahim, dia tolong gelandangan, dia beri fakir miskin makan. Apakah kebaikannya memberi manfaat kepadanya? Jawab Nabi SAW, tidak memberi manfaat. Sebab dia tidak pernah berkata walaupun satu hari, wahai Tuhanku, ampunkan kesalahanku pada hari kiamat kelak. Dengan kata lain, dia tidak beriman. Dan riwayat yang lain daripada Anas, Rasulullah SAW berkata, bersabda, Inna Allaha la yadlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yuzza biha fil akhirah. Wa amal kafir fayut'am bihasanati ma amila Allah fid dunya hatta iza afdha ila al-akhirah lam yakun lahu hasanatu yuzza biha. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menzalimi orang beriman akan setiap kebaikan dia buat. Diberi balasan di dunia, demikian dia beri balasan lagi akhirat kelak. Ada orang kafir, maka segala kebaikannya yang mereka lakukan di dunia ini, yang mereka buat kerana Allah, tapi dalam keadaan mereka kufur, maka mereka cuma mendapat bahagian di dunia, sehingga nanti mereka pulang akhirat mereka tak ada sesuatu untuk dibalas. Sebab asasnya orang-orang kafir tadi, memang bila dia buat baik, adakah dia nak keampunan Allah? Tidak, sebab dia kafir. Apakah dia nak syurga yang Allah sediakan? Tidak. Apakah dia nak pahala? Tidak. Apakah dia akan? Tidak. Dia cuma ingin mendapat nama dan sebagainya. Ataupun mendapat kebatilan, nak hidup semula. Mereka namakan sebagai nirwana. Mereka namakan sebagai untuk mencapai kehidupan dunia yang lebih baik. Sebab mereka percaya pada penjelmaan semula. Tetap ikut mana pun mereka nak duduk kat dunia juga. Nanti bila mereka mati, roh mereka akan menjelma pada orang tertentu. Kalau mereka jahat, dijelma dalam binatang. Sehinggalah mereka dikafarakan, kemudian menjelma lagi dalam badan manusia. Kemudian begitu penjelmaan semula berlaku. Benda yang tidak dikatakan oleh sesiapa melainkan mereka orang kafir. Dalam satu hadis, dalam salah satu pendapat ulama, bahawa orang kafir kalau buat baik di dunia, dia akan mendapat balasan dunia dengan kehendak Allah. Maksudnya tidak semestinya. Ada pun orang beriman, mereka mendapat balasan baik dunia dan akhirat. Ada pun orang kafir kalau dibuat baik, mungkin kebaikannya memberi manfaat kepadanya di dunia dengan izin Allah, kehendak Allah. Mungkin tidak. Mungkin ada orang kafir buat benda tu, buat baik semualah. Akhirnya dia tetap dibunuh juga. Dia ditangkap, dia aniaya, dizalimi. Sebab kebaikan orang kafir tidak dijamin oleh Allah untuk dibalasnya. Ada pun orang beriman dijamin oleh Allah untuk membalasnya. Sehingga Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa pun yang buat kebaikan walau sebesar zarah, dia akan mendapat balasan. Ayat ini khusus kepada orang beriman. Yang buat kebaikan dia akan dapat. Sekecil mana pun. Hatta kalau imannya kecil ada. Dia keluarkan daripada neraka. Dek kerana iman yang dia ada. Ada orang kafir tidak. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, "Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Siapa yang hidupnya cuma nak dunia, kami berikan dia balasan dunia mengikut apa yang kami hendak. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, saya sudah menjelaskan, amalan tidak diterima dengan firman-Nya, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ. Apakah sebab tidak diterima segala perbelanjaan mereka, segala derma-derma mereka, illa annahum kafaru billah wa birasulihi, kerana mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Wala ya'tuna as-salat, dan mereka tidak sembahyang, illa wahum kusala, melainkan dalam keadaan malas. Wala yunfikun illa wahum karihun, dan mereka kalaupun derma, kata Allah Ta'ala, dengan keadaan mereka tidak suka. Kenapa mereka derma? Kata ulama, mereka derma supaya tertutup rahsia mereka. Dan mereka derma supaya mereka juga mendapat maslahat, kepentingan. Kononnya mereka juga orang beriman, kononnya mereka juga orang baik. Itu tujuan-tujuan mereka. Kemudian Allah memberi peringatan kepada orang beriman. Fala tu'jibka amwaluhum, wahai orang beriman. Andai kata kau jumpa orang munafik yang kaya dan orang kafir yang kaya, sama ada kaya dengan harta benda atau kaya dengan anak pinak, maka janganlah kamu merasa hairan. Janganlah kamu rasa cemburu. Janganlah kamu rasa dengki. Tak ada benda yang kamu nak rasa gembira dengan apa yang ada di tangan orang kafir dan munafik. Kerana apa?
Innama yuridullah, bahawasanya Allah menghendaki dengan nikmat anak dan juga harta tadi, liyu'adzibahum biha fil hayati dunia, sebagai hukuman di dunia. Wa tazhaqa anfusuhum, dan menjadikan mereka berada dalam kesukaran untuk menjaga harta, untuk menjaga anak-anak, kerongsingan yang berterusan sehinggalah mereka mati. Wahum kafirun, dalam keadaan mereka kufur. Di sini Allah ingatkan pada kita. Dalam ayat lain ada perkataan yang sama, di mana Allah berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Jangan kamu terpesona, mata kamu terpesona melihat nikmat-nikmat yang kami berikan pada orang kafir. Sebenarnya nikmat itu untuk kami mengazab mereka. Sedangkan rezeki di sisi Allah, yakni pahala, lebih baik dan lebih kekal. Tuan-tuan, orang-orang kafir, orang munafik, hatta kau dapat dunia seluruhnya, tuan-tuan tak ada dengki apa. Kenapa? Sebab kita ada akhirat. Mereka mati, mereka meninggalkannya. Dan mereka sentiasa rungsing dan juga kita katakan bersedih dengan harta benda mereka. Anak pinak mereka dijadikan sebagai bebanan, bukannya jariah mereka. Yang ni perangai macam ni, yang ni perangai macam ni. Untuk Allah jadikan tazhaqa anfusuhum, menjadi susah di dunia. Dan akhirat ditambah kesusahan mereka dengan sebab hisab terhadap setiap harta dan anak-anak mereka. Maka orang beriman diperintahkan jangan melihat kekayaan orang kaya dengan keinginan untuk memilikinya seperti mereka atau menganggap mereka bertuah. Apakah ada yang lebih bertuah daripada kita mendapat iman, mendapat redha Allah dan keampunan? Kerana kita tahu semua kita akan mati dan meninggalkan semuanya. Dan sudah tercatat orang-orang yang kaya seperti Qarun mati meninggalkannya. Apakah hartanya memberi manfaat? Apakah kekayaannya beri manfaat? Semuanya tak dapat memberi apa-apa kebaikan padanya. Bahkan kerongsingan pecah belah kepada anak-anak yang ditinggalkan. Dan ayat yang Allah sebut, ayahsabun annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah kamu menyangka bila kami berikan pada orang kafir dan munafik dengan harta benda dan anak, kami berikan kebaikan pada mereka? Bahkan kamu tak sedar, itu bukan kebaikan. Kebaikan bila kamu yang diberi iman pada Allah. Kamu yang diberi Islam oleh Allah. Bila Allah nak kebaikan seseorang, Allah beri dia agama, Allah beri dia Islam, Allah beri dia iman. Kerana dengannya dia akan kekal di hari akhirat kelak. Dan dengannya dia akan redha dengan kehidupan dunia. Dan sabar dengan apa pun yang berlaku dari segala takdirnya. Dan kuat dalam menghadapi arus kehidupan dunia ini. Maka di sini kita kena tahu bagaimana kurnia Allah Ta'ala yang berupa pahala, yang berupa kemuliaan, ketaatan kepada Allah, merupakan perbuatan, merupakan anugerah-anugerah yang hebat. Jangan ingat harta, jangan ingat anak-anak itu kurniaan yang hebat. Dan jangan dengki apa yang Allah berikan kepada orang kafir. Kerana mereka sentiasa berada dalam kesedihan dengan apa yang mereka miliki. Sentiasa dalam penyesalan dengan apa yang mereka miliki. Bahkan bila mati anak-anak mereka, mereka berada dalam kesempitan yang melampau. Sebab mereka tak harapkan syurga. Sedangkan orang beriman, bila mati anak-anak mereka, mengharapkan anak-anak ini menunggu di pintu syurga. Memimpin tangan ibu dan ayah mereka masuk syurga. Memberatkan timbangan-timbangan hari akhirat kelak. Menjadi sebab kepada syafaat dan juga sebab kepada masuk syurga. Sedangkan orang kafir tak ada harapan dengan anak-anak, demikian harta benda. Kemudian Allah menyebut lagi watak orang munafik. Yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Innahum laminkum, oh mereka ini adalah orang beriman. Wa ma hum minkum, mereka tidak beriman kata Allah. Walakinnahum qaumun yafraqun, tetapi mereka ialah kaum yang berpecah belah. Kaum yang berada dalam ketakutan. Tetapi bila seorang tidak berada dalam prinsip, orang yang berada dalam kepura-puraan, apa yang mereka takut? Takut rahsia bocor. Maka Allah menggambarkan orang munafik ini dalam keadaan yafraqun. Apa maksud yafraqun? Ketakutan sangat-sangat. Bimbang apa? Rahsianya diketahui. Walhal Allah dah bongkar rahsia mereka. Sebab itu mereka bersumpah kiri kanan, siang malam, pagi petang. Kami beriman. Kami orang Islam. Kami bersama kamu. Tapi hati mereka resah, takut dia ketahui. Kata orang, kalau orang berpura-pura, bila dia bersumpah, sebenarnya dia waktu itu dalam keadaan apa? Yafraqun, takut. Apa takut? Bimbang bocor rahsia.
lau yajiduna malja'an, kalau orang munafik ini jumpa tempat berlindung, au magharatin, atau mereka dapat jumpa gua, au muddakhalan, atau jumpalah lubang-lubang mana pun, lawallau ilaih, nescaya mereka akan masuk dalam. Wahum yajmahun, dalam keadaan mereka ini bersegera masuk kerana tidak mahu hidup dengan kamu, supaya kamu tak tahu rahsia mereka. Kata orang kalau simpan rahsia dan takut rahsianya diketahui, macam mana? Dia jauh dia tak nak dekat dengan orang. Sebab nanti dikoreknya rahsia. Kalau nampak orang, dia cepat-cepat lari. Kalaulah dapat kepala tu boleh masuk dalam lubang, dia masuk dalam lubang. Jangan sampai orang nampak. Kalau ada gua, nak masuk gua. Kalau ada mana-mana lubang, mana-mana tempat berlindung, mereka akan masuk. Supaya mereka tak ditanya oleh orang beriman. Sebab orang beriman akan tanya, tak pergi perang. Macam kita lah. Kalau kita biasa pergi kuliah, orang bertanya, lama tak pergi kuliah? Lama tak pergi kuliah? Dah takut nak jumpa lagi. Lama tak pergi masjid? Dah rasa bersalah. Orang yang jadi malas ke masjid misalnya. Kita pun jumpa dia, nampak kita dari jauh dia lari. Ataupun kita contoh lain, orang tak bayar hutang. Kalau orang tak bayar hutang, dia hutang kita call dia tak angkat. Mesej tak jawab. Tiba terserempak. Ini kalau ada jumpa lubang, dia masuk dalam lubang. Kenapa? Takut tanya, hutang bila nak bayar? Sebab hatinya takut. Terutama bila dia memang niat tak nak bayar. Orang terserempak dengan kita. Itu kalau ada pagar, panjat pagar. Ada lubang, masuk lubang. Begitu orang munafik, takut dia. Takut banyak ditanya kenapa tak pergi perang, kenapa tak pergi solat isyak berjemaah, subuh berjemaah. Ini waktu orang munafik tak pergi. Kerana mereka terpaksa reka pelbagai alasan. Mungkin boleh reka nenek meninggal. Berapa orang nenek dia? Asyik nenek meninggal je, nenek meninggal. Sebab orang kalau beri alasan bohong, akhirnya dia terperangkap, dia terbelit. Kerana itu mereka takut. Seringkali untuk bertemu dengan orang beriman, apatah lagi bertemu dengan Nabi SAW. Sebab Nabi akan tanya. Mana tak nampak pun perang? Tak nampak pun ke sini? Tak nampak pun. Sebab itu adalah perkara biasa dalam pergaulan, kita akan tanya. Kalau orang tu orang bersalah, maka dia akan cuba larikan diri. Kalau orang tu orang yang salah, kita tengok orang penjahat lah, dia tengok polis buat roadblock, dia dah lari dah. Padahal polis belum tanya apa. Dia tahu dia tak ada lesen. Dia tahu attack dia mati. Nampak roadblock jauh, dia dah corner kat lain. Atau dia mungkin buat olok-olok kereta rosak, baikilah. Kenapa ketakutan? Demikian orang munafik. Mereka bimbang rahsia mereka didedahkan atau terdedah. Wa minhum, dan di kalangan orang munafik. Ini perangai munafik lagi. Man yalmizuka fis sadaqat. Orang-orang yang sentiasa mengutuk kamu wahai Muhammad. Kata yalmizuka, yang ni orang mengata belakang. Di depan-depan tak beranilah sangat. Tapi mereka mengata-ngata. Mengumpat. Mempersendakan kamu. Ketika mana mereka bertemu sesama mereka. Dan ada sebahagian mereka dengan berani bercakap depan Rasulullah satu ketika. Sebab turun ayat ni. Dalam riwayat Bukhari dan Nasa'i daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika mana Rasulullah tamat perang Tabuk. Rasulullah SAW, bila Rasulullah tamat peperangan, Nabi membahagikan harta rampasan perang. Maka datang seorang lelaki namanya Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Atau nama sebenarnya ialah Harkus bin Zuhair. Dia asalnya orang Khawarij dan dia munafik. Dia asalnya, kita kata dia ialah kelompok Khawarij dan dia adalah pemimpin munafik. Dia kata depan Rasulullah, "I'adil ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, kalau bagi harta ghanimah tu berlaku adil lah. Lalu Nabi berkata, "Wailak celaka kamu. Man ya'dil idza lam a'dil." Kalau kamu kata aku tak adil, siapa lagi adil? Lalu Umar Al-Khattab berkata, "I'dzan li an adriba unuqahu." Ya Rasulullah, izinkan aku potong kepala dia. Dia boleh sahut Rasulullah, "Ya Rasulullah, berlaku adil lah." Bila Nabi bagikan harta-harta rampasan perang. Zulkhuwaisirah atau nama sebenarnya Khulqud bin Zuhair, orang Khawarij dan juga ketua antara pemimpin antara orang munafikin, dia kata, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, berlaku adil. Bagi itu biar adil." Lalu kata Rasulullah, "Wailak celaka kamu. Wa man ya'dil idza lam a'dil." Kalau aku tak adil, siapa lagi adil? Aku yang buat syariat ni, membawa syariat ini. Aku yang memerintahkan kamu supaya takut pada Allah. Kalau aku tak berlaku adil, siapa berlaku adil? Lalu Umar Al-Khattab melihat Rasulullah marah. Umar Al-Khattab berkata, "I'dzan li an adriba unaqahu."
izinkan ya Rasulullah untuk aku potong kepala. Ini lawan Nabi ni. Kata Nabi SAW, da'hu, biarkan dia. Biarkan dia. Fa inna lahu ashaban. Dia ni adalah kumpulan, dia ada kumpulan-kumpulan, yahqiru ahadukum salatahu. Di mana dia akan mempersendakan solat kamu. Ma'a salatihi. Dia ni ialah orang yang sembahyang dia akan membandingkan dengan solat kamu. Wasiyamahu ma'asiyami. Dia akan bandingkan puasa dia dengan puasa mereka. Yamrukuna minad din. Tetapi dialah orang yang paling lemah iman. Dia akan keluar daripada agama ini sebagaimana panah keluar daripada busuknya. Dan turun ayat ini. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqah. Di kalangan mereka munafik ada yang mempersendakan kamu wahai Muhammad dalam pembahagian harta rampasan perang, dalam pembahagian harta zakat, dalam pembahagian harta-harta sedekah dan sebagainya. Ayat ini turun kepada Zulkhuwaisirah yang menghina Rasulullah dan Nabi kata orang ni dia akan mempersendakan solat kamu, puasa kamu. Dia rasa puasa kamu sikit, solat kamu sikit. Dan sedangkan mereka ini orang yang paling cepat keluar daripada agama Islam. Murtad. Diriwayatkan daripada Ibn Abi Asim. Bila Rasulullah diberikan zakat, maka Rasulullah beri ke sana dan ke sini sehinggalah habis. Dan seorang lelaki di kalangan Ansar berkata, "Ma hadza bil ad, ni tak adil." Maka turun ayat ini. Artinya ayat ini turun kepada golongan munafikin. Antara watak mereka suka mempersendakan Rasulullah. Suka merendah-rendahkan Rasulullah. Walau dia dibanding Rasulullah lah alim. Rasulullah lah tok gurunya. Tetapi dia menyangka bahawa dia lebih takut Allah berbanding Rasulullah. Dia rasa dia lebih alim daripada Rasulullah. Dia rasa dia lebih tahu daripada Rasulullah. Bahkan dia menghina Rasulullah secara terang-terangan. Apatah lagi ketika mana di belakang Nabi SAW. Sebab itu kata para mufassirun, Allah menjelaskan di sini bahawa orang munafikin, mereka ini ialah golongan-golongan yang sentiasa berdusta. Bahkan mencari peluang, mana-mana peluang untuk menghina susuk tubuh Nabi SAW. Mereka cari isu je. Isu Aisyah, isu sedekah, isu harta rampasan perang, isu perceraian Rasulullah dengan para isteri, rumus. Kononnya Rasulullah menceraikan semua isteri. Siapa yang mengambil kesempatan ini? Semua orang munafikin. Asalkan berita-berita yang tidak baik tentang Rasulullah, mereka akan besar-besarkan. Mereka tak peduli betul atau salah. Tujuan mereka ialah untuk membunuh karakter Rasulullah, reputasi Nabi SAW. Walau mereka mengaku Islam. Maka ini watak yang paling bahaya dalam Islam. Sebab itu kalau kita lihat, orang Islam yang suka mencemuh orang Islam sendiri, tetapi tidak pernah mencemuh orang kafir. Orang Islam yang di sisinya ada ribuan keaiban orang Islam, tapi tidak ada di sisinya ribuan keaiban orang kafir. Maka dia mempunyai sifat ataupun benih-benih munafik dalam dirinya. Sedangkan Rasulullah SAW menceritakan bagaimana sifat orang beriman menutup keaiban sesama mereka. Bahkan Nabi mengancam, Nabi menyebut ancaman Allah. Man tatabba'a awrata akhi, tatabba'a Allahu awratahu. Wa man tatabba'a Allahu awratahu, yafdahu walau fi jawfi baitihi. Siapa yang mencari keaiban orang beriman, Allah akan cari keaibannya. Dan siapa yang Allah cari keaibannya, Allah akan dedahkannya walau keaiban itu dibuat bersendirian dalam rumahnya. Sebab itu disebut dalam kata-kata masyhur. Orang Islam itu dia menutup dan memberi nasihat. Dia tutup keaiban saudaranya dan beri nasihat. Manakala orang munafikun itu ialah dia akan marah, benci dan juga mengaibkan. Yu'ayyir. Kerja watak orang munafik, nampak je keaiban orang Islam, apa dia buat? Dia akan tunjukkan kebencian dan diaibkan. Dia tidak mungkin beri nasihat. Tapi orang beriman, kalau kita melihat keaiban sesama kita, kita tutup. Kemudian kita memberi nasihat. Tutup kita bukan suka dia buat maksiat, kita tak suka. Tapi kita tahu orang beriman perlu diberi peluang untuk bertaubat. Dan orang beriman yang beriman pada Allah sungguh-sungguh, mereka ini ada rasa kekesalan bila buat maksiat. Sebab itu kita beri tempoh. Kita yakin mereka boleh berubah. Ada pun orang kafir, mereka tak akan fikir taubat. Adakah orang kafir bila buat salah fikir taubat? Mereka tidak ada taubat. Oleh sebab itu kita tak sebut mengumpat pada orang kafir. Mengumpat hanya khas pada orang Islam. Kerana orang Islam, dia kerana ada iman, maka dia ada karamah. Maksudnya kemuliaan. Dia ada ismah, dia ada penjagaan. Yang perlu kita jaga. Yang perlu kita
pertahankan. Tapi yang berlaku di akhir zaman, bila keaiban itu ada pada orang kafir, kita tutup. Orang kafir yang bankrupt bisnes, kita tak cerita. Orang Islam bankrupt bisnes, kita kata hanya orang Melayu bisnes mesti bankrupt. Orang ni tuan-tuan, dia cuma kena orang Melayu yang bankrupt ni, dia pun generalisekan semua. Orang kafir yang bankrupt punya banyak. Tapi yang Melayu juga dia nak kata, yang Islam juga dia nak kata. Kenapa? Matanya melihat orang Islam dengan penghinaan. Kita nampak tak berjaya je orang Islam. Berjaya je orang kafir. Walau orang kafir yang gagal, yang bunuh diri punya banyak. Yang gagal dalam rumah tangga punya banyak. Tiba-tiba kita nak dedahkan keaiban orang Islam. Suka kita. Dan memuji orang kafir. Itu akhirnya kalangan orang Islam yang lebih suka melantik orang kafir menjadi pemimpin dan kalangan orang Islam yang majoriti. Contoh kalau orang kafir majoriti, jangan harap dia akan lantik orang Islam. Jangan harap. Dia tak akan lantik. Tapi kita nak kadang kita majoriti, walau ramai lagi orang Islam yang baik, kita tetap nampak ada orang kafir yang layak je pemimpin berbanding orang Islam. Akhirnya tu beri satu konstruksi ataupun ringkasan orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang korup, yang rasuah. Seolah-olah orang Islam cuma 2-3 kerak. Seolah-olah semua orang Islam yang korup. Begitu cara dia generaliskan keaiban orang Islam. Sebab apa? Matanya berpenyakit dengan penyakit munafik. Ada orang Islam, bagus dia. Tapi dia terkena penyakit virus munafikin. Kita tak kata dia munafik, dia kena virus munafikin. Apa tu virus munafikin? Dia nampak orang kafir lebih mulia pada orang Islam. Akhirnya dalam keadaan tu dia nak lantik orang kafir jadi ini, semua nak lantik orang kafir. Padahal orang Islam majoriti. Dalam mana-mana negara atas dunia ni tuan-tuan. Bila negara tu majoritinya kaum itu, mereka akan cenderung melantik kaum tersebut. Mereka tak akan ambil yang minoriti. Asasnya kerana masih ramai orang baik. Tapi ini antara contoh saya katakan virus munafikin yang mengenai sebahagian daripada orang Islam yang jahil. Kemudian kata Allah Ta'ala. Fa in u'tu minha, mereka ni kalau dapat bahagian mereka radu walaupun mereka tidak berhak. Wa illam yu'ta minha, kalau mereka tak dapat bahagian mereka, walau sememangnya mereka tak layak, idahum yasqatun, lalu mereka marah. Kita tuan-tuan nak marah bila kita tak dapat hak kita. Orang munafikin ni, dia marah bila mana dia tak dapat hak orang lain. Artinya benda ni hak orang lain tapi tak dapat kat dia, dia marah. Dan bila dapat hak yang dia tahu bukan hak dia, dia gembira. Sedangkan kita orang Islam ajar, kalau kita dapat itu bukan hak kita, kita bagi balik. Ini bukan hak saya. Saya tak layak. Kalau ada orang nak beri zakat kat kita dan kita bukan asnaf, kita pulangkan balik. Saya tak nak, saya bukan asnaf. Saya tidak termasuk dalam asnaf yang disebut oleh Allah dalam Quran. 8 asnaf tu saya tak masuk satu pun. Maka jangan beri pada saya, beri pada orang lain. Hatta kalau dia layak pun dia kata tak apa, ada orang lain lebih perlu pada saya. Ini orang beriman. Tapi orang munafik, dia tak layak pun dia kata dia layak. Dia dapat, walau dalam keadaan dia tak layak, dia suka. Dia tak rasa takut pada Allah. Bila dia tak dapat, walaupun tahu dia memang tak berhak, dia marah. Kalau Allah kata sifat orang beriman yang sebenar. Kalau benar mereka bukan munafik dan mereka orang beriman, walau annahum radu, mereka akan redha dengan apa yang Allah dan Rasul beri. Dan mereka akan berkata hasbunallah, cukuplah apa yang Allah beri. Ini je rezeki kita. Sayu'tinallahu min fadlih. Allah akan beri lagi yang lain. Allah dan Rasulnya akan beri lagi yang lain. Inna ilallahi raghibun. Kita sentiasa mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Orang beriman dalam persoalan rezeki apa dia? Setiap kali mereka mendapat rezeki, mereka ada 4 watak mereka. Yang pertama, orang beriman, mereka redha dengan apa pun yang Allah bagi. Dengan apa pun yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum hakamnya. Satu. Yang kedua, mereka tunjuk kesan redha dengan berkata hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Kami redha, cukup. Macam kita sebut, kita bersyukur. Syukur dalam hati. Tapi kita tunjuk kesan syukur dengan lidah dengan berkata alhamdulillah. Syukur ni dalam hati. Saya syukurlah. Saya dapat nikmat itu dan ini. Tapi kesan syukur sebut dengan lidah. Alhamdulillah. Orang beriman kesan syukur dia sebut hasbunallah. Cukuplah apa yang Allah beri pada kami. Dalam hatinya redha. Pada mulutnya menyebut tanda-tanda redha. Yang ketiga, mereka berkata sayu'tinallahu min fadlihi wa rasulih. Sayu'tinallah min fadlihi wa rasuluh. Kita akan dapat lagi nanti apa yang Allah nak beri kepada kita. Apa yang Rasul nak tetapkan pada kita. Kita akan dapat lebih baik. Ini kita dapat sikit, nanti kita akan dapat lebih banyak. Inna ilallahi raghibun. Kita sentiasa mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, iaitu akhirat, iaitu syurga.
Bukan harap dunia ni semata-mata. Tapi kita harap apa yang kekal di sisi Allah, syurga dan juga keampunan. Ini watak orang beriman bila dapat sesuatu, iaitu mereka redha, kemudian mereka tunjukkan kesan-kesan redha, kemudian mereka berkata bahawa Allah akan beri lebih baik, kemudian mereka akan mengatakan bahawa kami cuma mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Sebenarnya kalau tak dapat ni pun tak apa. Yang penting kami dapat syurga. Yang penting kami dapat keampunan Allah. Sebab nilai sebenar, tuan-tuan, bila kita mati, kita dapat redha Allah. Bukan redha manusia, bukan dapat dunia, gunungan dunia, tak ada apa-apa. Sebab namanya nak mati. Kita dapat keampunan Allah. Orang ni paling bertuah, dia mati dalam keadaan Allah ampun dan dia tak bawa apa-apa dosa pun. Dia bersih, maka mudahlah urusannya di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.